Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa qatada bi ta'alimihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini dapat kita bertemu kembali dalam pengajian kitab Matla'ul Badraini wa Majma'ul Bahraini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak pelajar sekalian, marilah sama-sama kita membuka Matla'ul Badraini ini, muka surat 33. Kita sambung pengajian berkenaan dengan sunat-sunat solat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ala bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun fi sunanis salati. Fasal di dalam perkara-perkara sunat. Ini satu fasal pada menyatakan beberapa sunat sembahyang. Bermula sunat dahulu daripada masuk padanya dua perkara. Jadi sunat boleh kita bahagikan kepada beberapa bahagian. Sunat sebelum dahulu sebelum daripada solat, maksudnya solat sunat sebelum daripada bermulanya solat, ketika solat, dan di sana adanya sunat, perkara-perkara sunat yang disyorkan, yang dianjurkan oleh syarak supaya buat selepas daripada solat. Jadi ada tiga bahagian di sini. Yang pertamanya sunat dahulu daripada masuk padanya dua perkara. Masuk pada solat ni ada dua perkara. Pertamanya bang. Yang pertama ba'nge. Jadi bang di sini maksudnya azan. Bang di sini ialah azan. Jika sembahyang seorang diri sekalipun, walaupun dia sembahyang seorang diri, bang itu adalah azan. Azan ini apa azan? Azan ini ialah i'lang, memaklumkan, mengisytiharkan masuknya waktu. Itulah maksudnya azan pada bahasa. Mengisytiharkan, mengiklam, dan syarak ini ialah mengiklankan kepada umum sekarang ini sudah masuknya waktu solat. Walaupun seorang itu sembahyang seorang diri, berada di mana sahaja seorang diri sembahyang, walaupun dia berada di kawasan tanah lapang, di kebun ataupun di tempat-tempat yang tidak ada penghuni. Kerana ada disebut dalam satu hadis, malaikat dan juga segala makhluk yang mendengar azan orang yang sembahyang seorang diri dan dia azan sebelum sembahyang itu, malaikat dan segala makhluk yang ada menyaksikan, akan menjadi saksi tentang amalan yang dilakukannya di akhirat kelak. Dan keduanya, sunat yang kedua sebelum daripada sembahyang, iqamah. Maka iqamah ni qomat lah. Maka disunatkan keduanya, disunatkan azan dan juga iqamah bagi sembahyang maktubah jua. Hanyalah untuk sembahyang yang fardu sahaja, yang maktubah, yang wajib sahaja. Maksudnya sembahyang fardu 5 waktu.
Subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Maksud maktubah ni ialah mafruḍah sahaja. 2 maksudnya sahaja. Adapun segala sembahyang sunat yang dituntuti berjemaah. Manakala sembahyang sunat yang dituntut dilakukan secara berjemaah padanya dan sembahyang ia berjemaah, kemudian dia sembahyang berjemaah, maka diseru baginya cara untuk memanggil orang untuk sembahyang berjemaah, tak perlulah qomat, jangan qomat. Takut-takut tersalah qomat nak sembahyang berjemaah. Sembahyang jemaah apa? Sembahyang jemaah tarawih ataupun sembahyang jemaah kerana gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Sembahyang atas sembahyang sunat sekalipun, kalau nak sembahyang berjemaah jangan pula diiqamah, bahkan hendaklah diseru as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Disebut as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Nak baca macam mana? Jami'atun pun boleh, baca jami'atan pun boleh. Ada maksud belaka tu. As-salatu jami'atun. Salatu jami'ah. Biasanya orang kita as-salatu jami'ah. As-salatul jami'ah. Salatu jami'ah atas dasar mubtada' dan juga khabar. Salat itu jami'ah adalah berjemaah. Kalau as-salatu jami'atan, salat itu dikerjakan dalam keadaan berjemaah. Itu dua bacaan yang mempunyai makna yang berbeza, dan boleh pilihlah kita nak baca as-salatu jami'atun ataupun as-salatu jami'atan. Tapi orang Melayu kita mati belaka as-salatu jami'ah. Dan sunat kemudian daripada masuk. Kemudian yang kedua pula ialah sunat kemudian daripada masuk. Maksudnya selepas daripada masuk sembahyang. Mana dalam keadaan sembahyang lah ni. Kemudian daripada masuk padanya selepas takbiratul ihram yang ab'ad. Jadi sunat yang berada dalam sembahyang ni, ketika sembahyang kita boleh bagi ab'ad. Dan satu lagi lawan dia hay'ah. Yang ab'adnya membaca tasyahud awal. Jadi sunat ab'ad dalam sembahyang ni ialah membaca tasyahud awal. Yang pertama, baca tasyahud awal. Tasyahud awal ni adalah pada rakaat yang kedua dalam solat zuhur dan solat asar, maghrib dan juga isyak. Ada tasyahud awal. Baca tasyahud awal. Dan selawat tasyahud ni sehingga sebelum selawat lah. Yang keduanya selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada tasyahud awal. Daripada tasyahud awal dan selawat atas Ali. Selawat ke atas, kalau selawat ke atas Nabi ni ucapan kita Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian selawat atas Ali keluarga Allahumma salli ala Muhammad, itu selawat ke atas Nabi wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kemudian daripada tasyahud apa ni? Tasyahud akhir dan selawat atas Ali, selawat ke atas Ali, keluarga Muhammad, keluarga Nabi dan sahabat, dan salam atas Nabi wasallam, wasallim ataupun wasallam, dan ahli keluarga dan sahabat, dan berdiri. Di sini mungkin kita lihat, kalau kita baca ni nampak macam ada pengulangan, tapi bila sebut berdiri ni di sana adanya penambahan sikit, mungkin jatuhlah berkenaan dengan kunut, selawat atas ahli dan sahabat. Di sini mungkin ada kunut dan juga bacaan kunut. Adanya bacaan kunut yang mungkin jatuh dalam cetakan ini. Bacaan kunut, kemudian selawat ke atas keluarga Nabi dan juga sahabat dan juga salam. Macam dalam bacaan kunut, selepas selesai bacaan kunut, sunat juga sunat ab'ad, selawat ke atas Nabi
wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sallim ala nabi wa sallim ala alihi wa sahbihi. Kemudian berdiri, termasuklah berdiri ketika membaca kunut. Jadi di sini ada perkataan duduk ni, ada juga perkataan duduk yang jatuh ketika mana tidak dicetak di sini dalam membaca dalam bacaan tasyahud awal. Dan berdiri bagi sekalian bacaan kunut. Sekalian bacaan kunut, maka manakala jadi di sini sunat arba'ah di sini yang kita kira di sini ada 1, 2 selawat ke atas Nabi dalam tasyahud awal, kemudian selawat ke atas keluarga baginda dalam tasyahud akhir, duduk untuk bacaan tasyahud awal, kemudian berdiri untuk baca kunut, membaca doa kunut, kemudian selawat ke atas Nabi dalam bacaan kunut, selawat ke atas keluarga Nabi dalam bacaan kunut dan juga sahabat, kemudian ucapan salam untuk Nabi dan juga keluarga Nabi. Yang mana jumlah keseluruhan kalau dikira secara detail telah disebut oleh dalam kitab Bajuri. Kalau kita lihat di sini dalam kitab Bajuri muka surat, kalau kita boleh rujuk sekejap dalam kitab Bajuri muka surat 313. Jadi muka surat 313 dalam hasyiah Syekh Ibrahim Bajuri, syarah Ma'al-Alamah Ibn Qasim Al-Ghazi, surat 313 ada sebut tentang sunat arba'at ini yang berjumlah kesemuanya 20. Dan itu secara detail ada 20. Mana banyak 20 ni. Tapi ada yang secara ringkasnya ada 4. Okey, baik. Yang pertama, kalau kita lihat wabil jumlati fal ab'ad isyruna. Dan secara keseluruhannya ab'ad ini ada 20. Ada 20 sunat ab'ad dalam solat. Iaitu yang pertama mulai daripada mana ni? At-tasyahud awal, yang pertama tasyahud awal, kemudian duduk bagi membaca tasyahud awal. Tasyahud ni mana? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatullah sehinggalah asyhadu an la ilaha illallah. Itu tasyahud. Tahiyat tasyahud ni sehingga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. As-salatu ala nabi, kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Salat ke atas Nabi selepas daripada tasyahud awal wal qu'ud. Di sini banyak duduk di sini. Jadi di sini duduk ni dikira al-qu'ud li tasyahud, kemudian qu'ud lis salawat lis salati, kemudian wassalatu alal ali, selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad ba'dal akhir, selepas daripada tahiyat akhir. Lepas daripada ba'dal akhir ni maksudnya selepas daripada membaca tasyahud akhir. Kemudian wal qu'ud, dan duduk pun dikira juga satu ab'ad yang berbeza, kerana tapi kalau kita kira satu qu'ud yang pertama, qu'ud yang kedua, duduk yang ketiga, dikira soalan macam satu je lah, sekali duduk saja. Cuma dalam kitab Bajuri ni didetailkan duduk benda yang satu tu dipecah-pecahkan menjadi 3 di sini. Samalah juga wal qunut, doa kunut. Kalau ikutkan di sini, selawat itu 1, selawat 1, tasyahud 1, tasyahud awal yang pertama. Kita ambil yang utamanya. Yang pertama tasyahud awal, kemudian yang kedua selawat ke atas Nabi dalam tasyahud tasyahud yang pertama itu 2, sini kira baru 2. 1, kita ambil color yang beza sikit. Sini 1, kita kira yang utama. Tasyahud awal yang pertama, kemudian selawat ke atas Nabi dalam tasyahud awal, yang kedua duduk, yang ketiga kemudian selawat ke atas keluarga
Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada tasyahud akhir. Ini yang keempat. Kemudian duduk ni kira sekali dalam, memang duduk ni tak ada lah orang selepas baca tahiyat akhir dia bangun dulu sekejap, bangun nak baca tahiyat, nak baca selawat ke atas keluarga. Mana sekali kira dah, sekali harung. Sekali harung. Kemudian kunut yang kelima, qiyam untuk baca kunut. Ini kelima. Yang keenam, selawat ke atas Nabi selepas daripada kunut. 7. Kemudian ni qiyam ni kita tak kira sebab kita kira sekali dengan qiyam untuk baca kunut. Wassalatu alal ali. Kemudian yang ketujuh, qiyam wassalatu alal ali. 8, selawat ke atas keluarga Nabi. Wal qiyamu laha, kita kira sekali dengan qiyam. Wassalatu laha, wassalatu ala sahbi, selawat ke atas keluarga Nabi, selawat ke atas keluarga sahabat-sahabat Nabi, kira sekali dengan selawat ke atas keluarga Nabi dan juga sahabat Nabi. Wassalam. Kemudian yang ke-9, salam ke atas Nabi. Wassalim. Wal qiyamu lahu. Dan masa sebut wassalim tu berdiri juga. Wassalam wal qiyam lahu wassalamu alal ali wal qiyamu lahu wassalamu alas suhbi wal qiyamu lahu. Jadi ini detail sangat kalau nak kira sampai 20 dalam kitab Bajuri ni, dalam Hasyiah Bajuri. Jadi kita balik semula kepada Matla'ul Badraini. Jadi itu bilangan sunat ab'ad yang secara detailnya 20. Jadi kita bilangan 20 ni banyak sangat. Kita ambil lah 8 ataupun 9 tadi. Yang mana maka manakala ditinggalkan. Ini sunat-sunat ab'ad dalam sembahyang ni. Maka manakala ditinggalkan satu daripada beberapa sunat ab'ad. Kalau ditinggalkan satu daripada beberapa sunat ab'ad ini, sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Sunat dijabarkan dia, maksudnya sunat ditapung. Dijabar ni macam dikawa dah. Sunat kawa, sunat digantikan, sunat ditampung ataupun sunat digagahkan dia. Jabar-jabar ni seperti kalau benda terpatah, kita panggil kalau dalam istilah taharah, jabirah. Jabirah ni ialah kalau asaib pembalut, kemudian jabirah ni ialah jabirah pembalut yang menggagahkan tempat-tempat yang patah. Jadi di sini sunat dijabarkan, sunat ditampung dengan sujud sahwi. 2 sujud, ialah 2 sujud dahulu sebelum daripada salamnya. Dahulu ni maksudnya sebelum daripada salam. Ditampung diganti dengan 2 kali sujud selepas daripada tahiyat akhir dan sebelum daripada salam. Kemudian habis sunat ab'ad. Dan sunat hai'ahnya yang tiada sunat dijabarkan dia, manakala sunat hai'ah yang tiada sunat, mana tak sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi, tidak sunat ditampung digantikan dengan sujud sahwi, maka iaitu amat banyak. Banyak, bilangannya banyak. Setengah daripadanya, jadi di sini dalam kitab ni disebut sebahagian daripadanya, hendaklah diangkatkan 2 tangannya, mengangkat 2 tangan. Mengangkat 2 tangan serta permulaan. Serta ni muqtarinan lah, muqtarinan. Serta ni maksud muqtarinan atau ma'a. Berserta dengan permulaan takbiratul ihram. Mengangkat 2 tangan ketika memulakan sembahyang. Ketika takbiratul ihram. Mula sebut Allahu Akbar. Angkat kedua-dua belah tangan. Berbetulan tapak tangannya. Keadaan angkatnya ialah tangan, kedua-dua tapak tangannya berbetulan tapak tangannya dengan bahunya. Jadi tangan ni biarlah berbetulan dengan bahu. Tapak tangan ni berbetulan dengan bahu dan hujung anak jarinya
dengan cuping hujung anak jari ni dengan berbetulan satu paras dengan cuping sebelah atas, dengan cuping telinganya yang di atas dan dua ibu tangannya dengan cuping telinganya yang di bawah. Jadi itu kaedahnya. Hujung anak jarinya dengan cuping telinganya yang sebelah atas dan dua ibu jari tangan dengan cuping telinganya yang di bawah, cuping lembut ni. Kemudian selepas daripada angkat tangan, kemudian diturunkan keduanya, ditaruh di bawah dadanya. Tapak tangan ni ditaruh di bawah dada dan digenggamkan tapak tangan kanan atas pergelangan tangan kiri. Genggam pergelangan tapak tangan kanan ini digenggam atas tangan kiri. Sama ada dua jari ataupun satu jari, itu kaedah cara pegang. Kesudahan hantarnya dengan kesudahan takbirnya, maksudnya tangan berada di bawah dada tu serentak dengan sudahnya berakhirnya takbiratul ihram bersama-sama, dengan cara sama-sama, Allahu Akbar. Bila bar habis tu sama serentak habis dengan letaknya tangan kanan di atas tangan kiri. Atas yang mu'tamad, mengikut kaul yang mu'tamad pada syarah muhadzab dan syarah al-wasit. Itu yang pertama, sunat hai'ah yang pertama. Mengangkat tangan, kemudian lepas angkat tu letak bukan lepas angkat tu pergi merayap mengata sekali, duduk garu situ, duduk garu sini. Dan setengah daripada sunat hai'ah, membaca doa iftitah, kemudian daripada takbiratul ihram baca doa iftitah, iaitu Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa iftitah. Ada orang kita panggil wajah, baca wajah tu. Ini maksudnya doa iftitah lah ni. Dan setengah sebahagian daripada sunat hai'ah, daripadanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap rakaat. Bacaan ta'awuz sebelum memulakan Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Ini mengikut mazhab Syafi'i kita. Sunat baca ta'awuz tiap-tiap rakaat. Mana tiap-tiap bangun daripada rakaat yang pertama nak masuk rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama tu ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum baca Fatihah rakaat kedua, kena sunat ta'awuz juga, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan setengah daripadanya. Kemudian seterusnya sunat hai'ah. Daripada sunat hai'ah, jahar dengan bacaan jika ia imam atau munfarid. Sunat hai'ah yang kedua ialah jahar. Apa itu jahar? Jahar ini ialah nyaring. Membaca dengan kuat, dengan nyaring, dengan deras. Deras ni bahasa Kelantan lah. Kelantan panggil baca derah. Derah ni baca kuat. Dengan bacaan jika ia imam. Kalaulah ia membaca itu imam atau munfarid ataupun orang yang sembahyang bersendirian. Pada segala tempat yang dijaharkan dia. Sunat baca jahar pada tempat yang disunatkan. Segala tempat yang dijaharkan dia. Mana dia? Dan iaitu tempat yang sunat dibaca jahar, dibaca nyaring ialah pada sembahyang subuh. Yang pertama pada sembahyang subuh,
dan 2 rakaat yang awal pada maghrib, 2 rakaat yang pertama dalam maghrib, dan isyak 2 rakaat pertama dalam solat isyak. Dan Jumaat, dalam solat Jumaat, 2 rakaat solat Jumaat. Dan 2 hari raya, sembahyang hari raya yang kelima, iaitulah hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidil Adha, 5 dan 6 ataupun 5. Dan gerhana bulan, gerhana yang berlaku pada sebelah malam. Kalau gerhana matahari, gerhana yang berlaku sebelah siang, sunat baca sir. Dan sembahyang hujan, sembahyang istisqa, dan tarawih, sembahyang tarawih, dan 2 rakaat tawaf pada malam atau subuh. 2 rakaat tawaf yang dikerjakan pada malam hari ataupun pada subuh hari, masih lagi gelap. Ketika gelap lagi, jadi di sini antara tempat-tempat yang disunatkan baca secara jahar, sama ada dia menjadi imam ataupun dia menjadi sembahyang seorang diri. Dan disirkan. Jangan baca dasarkan. Disirkan. Sir, asalnya sirri. Disirkan. Di bahasa Melayu kan disirkan. Iaitu diperlahankan bacaannya. Lain daripada yang tersebut. Selain daripada berapa 9 tempat yang disebutkan sunat baca jahar, selain daripada itu disirkan bacaannya, seperti segala sunat rawatib yang mengikuti solat fardu, hingga rawatib yang pada malam dan 1 rakaat yang akhir pada maghrib. Sehingga kan rawatib yang dikerjakan pada waktu malam, qabliyah, ba'diyah, maghrib ataupun qabliyah, ba'diyah, isyak, qabliyah. Kalau subuh ni tidak ada qabliyah sebab dia satu je, subuh. Solat sebelum subuh, solat sunat subuh. Jadi rawatib pada malam dan 1 rakaat yang akhir pada maghrib, rakaat yang terakhir pada maghrib, dan 2 rakaat yang akhir pada isyak. Kemudian 2 rakaat akhir, rakaat yang ketiga dan juga rakaat yang keempat pada isyak. Sembahyang gerhana matahari, sembahyang khusuf ataupun kusuf, dan segala sunat mutlak pada siang hari. Solat mutlak yang dikerjakan pada siang hari, bersalahan sunat mutlak yang pada malam. Melainkan kalau solat sunat mutlak itu dikerjakan pada malam hari, maka sunat dibaca dengan pertengahan antara sir dan jahar. Kalau sunat mutlak itu dikerjakan pada malam hari, sunat dibaca secara sederhana, tidak terlalu jahar dan tidak terlalu sir. Dan setengah daripadanya, baik selesai dengan sir, bacaan sir dan juga jahar, dan setengah daripada sunat hai'ah, mengucap amin, mengucap perkataan amin, kemudian daripada Fatihah. Selepas selesai bacaan Fatihah, ucapkanlah perkataan amin, mengucap amin makmum serta amin imamnya. Caranya ialah, kalau sembahyang tu sembahyang jemaah, makmum disunatkan mengucap amin beserta dengan amin imamnya. Dan jika tiada mengucap amin imamnya, kalaulah imamnya tak menyebut perkataan amin, imam hanya diam sahaja, waladdallin, imam senyap menunggu amin makmum, imam tak mengucap amin, atau ia mentakhirkan dia ataupun imam mentakhirkan dia daripada waktu yang disunatkan padanya, ataupun imam mentakhirkan,
melewatkan daripada waktu yang disunatkan. Waktu sunat bacaan amin ini ialah selepas menyebut waladdallin, kemudian sakatah seketika, diam seketika, barulah diucapkan amin. Tiba-tiba imam ni takhirnya lebih daripada yang sepatutnya. Maka hendaklah mengucap amin makmum kalaulah ada imam yang melewatkan ucapan yang sepatutnya selepas sakatah seketika. Pada waktu itu, mengucap amin imam pada waktu itu jika tiada mengucap imam sekalipun. Maka hendaklah mengucap amin makmum pada waktu itu. Pada waktu selepas daripada sakatah yang sepatutnya lah. Pada waktu yang disunatkan. Waktu itu jika tiada mengucap imam sekalipun, walaupun imam tu tak mengucap, walaupun imam tak sebut pun amin selepas daripada waktu yang disunatkan. Jadi makmum sebutlah amin walaupun imam diam je. Dan jika luput akan dia oleh takminnya, kalaulah makmum tak sempat nak mengucap amin sekali dengan imam. Mana luput? Tak sempat. Luput dia, tertinggal dia, serta takmin imamnya, hendaklah mengucap amin makmum pada ketika amin dirinya. Dah kalau luput dah, katakanlah dia luput dah masuk tu, imam dah baca, imam dah habis Fatihah, dah baca amin semua, dia pun baru masuk sembahyang. Amin makmum ni dibaca bila dibaca Fatihah waladdallin, masa itulah dia ucap amin. Ataupun masa dia tengah-tengah baca dalam tengah baca iftitah, tiba-tiba imam dah amin dah, dia pun tak teringat, jadi luputlah amin bersama dengan amin imam. Dia baca sebut amin selepas dia selesai membaca Fatihah dirinya sendiri. Dan jika ia membaca Fatihah berserta dengan Fatihah imamnya, katakanlah makmum ini membaca Fatihah serentak dengan bacaan Fatihah imam. Maksudnya imam baca Fatihah, dia pun baca Fatihah. Ikut belakang imam. Maksudnya ikut belakang imam. Imam baca kuat, dia pun ikut. Turut sama dengan baca imam. Dan selesai keduanya bersamaan. Bila dia ikut imam ni, maknanya selesai sama lah. Selesai bersamaan, dipadakan dia dengan satu amin bagi bacaan dirinya dan bacaan imamnya. Maknanya memadailah dengan satu kali amin sahaja disebut. Maknanya bila imam kata sampai waladdallin, dia pun habis juga waladdallin. Jadi amin sama-sama. Maknanya padang sekali itu. Dan jika selesai bacaan makmum dahulu, katakanlah makmum selesai dulu bacaan. Makmum waladdallin. Imam baru siratal ladzina an'amta alaihim. Kalaulah makmum selesai bacaan dahulu daripada imam, maka hendaklah makmum mengucap amin bagi bacaan dirinya. Dia selesai dulu bacaan amin, sebut bacaan amin bagi dirinya. Kemudian mengucap amin pula bagi bacaan imamnya. Dan dijahar dengan amin sama ada ia imam atau makmum. Jadi bacaan amin ni mestilah disunatkan, bukan mesti, bukan wajib lah. Disunatkan disebut secara jahar walaupun ia makmum. Tak kira lah imam ke ataupun makmum, amin diucapkan secara jahar, secara jelas, secara nyaring. Atau sembahyang seorang diri, ataupun dia sembahyang seorang diri pada sembahyang yang jahar, pada sembahyang yang disunatkan, baca secara melantang, baca secara kuat. Dan disirkan pada sembahyang yang sir, diperlahankan sebutan amin pada sembahyang yang disunatkan bacaan secara sir. Itu ucapan mengucap amin dengan jahar pada sembahyang yang jahar ataupun sir dengan pada sembahyang yang sir. Dan setengah daripada sunat hai'ah membaca surah kemudian daripada Fatihah. Baca surah selepas daripada Fatihah disunatkan bagi imam dan munfarid dan orang yang sembahyang sendiri 2 rakaat subuh
pada 2 rakaat subuh baca surah selepas Fatihah, dan Jumaat selepas daripada bacaan Fatihah selepas dalam solat Jumaat, dan umpamanya dan seumpamanya yang telah disebutkan dalam bacaan dalam sembahyang yang ada dalam sembahyang 3 rakaat ataupun 4 rakaat, yang memanglah mana disunatkan baca Fatihah pada 2 rakaat permulaan sembahyang, dan 2 rakaat yang dahulu pada segala sembahyang fardu, dan tiada disunatkan makmum. Imam kalau sembahyang jemaah, imam disunatkan baca surah, manakala makmum tiada disunatkan makmum membaca surah. Makmum tak sunat baca surah. Akan tetapi ada pengecualian. Maksudnya pengecualian ni, walaupun sembahyang berjemaah, makmum ada kalanya disunatkan baca surah. Bila tu? Tetapi hendaklah ia mendengar. Nanti ada kat bawah ni, makmum disunatkan. Makmum kalau tak disunatkan baca Fatihah, baca surah, dia hanya disunatkan mendengar. Tetapi hendaklah ia mendengar bacaan imamnya. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan Quran, maka hendaklah dengar. Jadi makmum ni hanya mendengar bacaan surah Fatihah, surah daripada imamnya. Maka jika tiada mendengar akan bacaan imamnya, baik, kalaulah makmum tiada mendengar, tidak mendengar bacaan imamnya, dengan sebab tuli, makmum tu tuli, pekak lah, tuli tu pekak, atau jauh daripada imamnya, ataupun makmum berada jauh daripada imam, saf yang panjang ataupun saf yang banyak, sehingga makmum berada di belakang tak dapat dengar bacaan imamnya, atau diperlahan oleh imamnya, ataupun duduk dekat, makmum duduk berada di belakang imam, tapi imam baca secara diperlahan. Dan jika pada sembahyang yang nyaring sekalipun, sembahyang imam yang baca perlahan kerana uzur ke ataupun kerana terlupa ke, dah baca Fatihah, lepas tu imam diam je. Mungkin imam baca tapi tak dengar. Atau mendengar ia suara imamnya, ataupun dia dengar suara imam membaca surah. Suara imam ni maksudnya imam baca surah lah. Dan tiada difaham akan dia. Tak buti, tidak jelas, tidak faham apa yang dibaca yang disebut oleh imam. Dengar-dengar tu suara jauh-jauh je. Mana makmum tak faham apa yang dibaca oleh imam. Tak tahu surah apa yang dibaca. Tak tahu ayat apa yang dibaca. Bukan kerana dia ni tak hafal ayat yang dibaca oleh imam, tapi memang tak butilah, tak jelas. Maka hendaklah membaca makmum akan surah pada segala surah yang tersebut ini. Pada surah yang tersebut ni masa mana? Masa ketika mana tak dengar bacaan imam dengan sebab dituli jauh daripada imam, ataupun imam baca perlahan, ataupun imam baca dengar tapi tak jelas bacaannya. Dalam situasi ini, makmum disunatkan membaca surah. Maka manakala luput akan seorang membaca surah, kalaulah seorang itu luput membaca surah terlepas daripada membaca surah pada 2 rakaat yang awal, yang tersebut dahulu itu, hendaklah ia membaca surah pada barang yang tinggal daripada sembahyangnya. Seperti orang yang makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk pada rakaat pertama dan yang kedua. Masuk sembahyang pada rakaat yang ke berapa? Katakanlah rakaat yang ketiga baru dia masuk sembahyang. Jadi dia sempat dengan imam 1 rakaat. 2 rakaat atau katalah 2 rakaat. Dan 2 rakaat tu dia tak sempat baca surah. Dalam sembahyang sir, katakanlah dalam sembahyang sir. Dia tak sempat baca surah pada 2 rakaat yang pertama, dia macam mana disunatkan. Kalau dia tertinggal pada barang yang tinggal daripada sembahyangnya, dia hendaklah ia membaca surah.
Kalau dia bangun mengerjakan yang berbaki daripada solatnya, katakan dia bangun, imam dah salam, dia pun bangun untuk rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat, digantilah rakaat yang ketiga dengan yang keempat tu dengan membaca surah selepas daripada baca Fatihah. Dan disunatkan membaca surah atas peraturan mushaf. Kemudian surah ni pula, cara nak baca surah, macam mana nak pilih bacaan surah. Boleh ataupun tidak kita baca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Ada orang yang buat macam tu. Macam mana hukumnya? Hukumnya dari sudut solat tidaklah membatalkan solat. Cuma bila menyalahi perkara hai'ah ini, hukumnya adalah makruh. Sah sembahyang, tapi hukumnya adalah makruh dari sudut kerana membaca Quran, membaca surah ini bertentangan dengan peraturan mushaf. Maksud dengan peraturan mushaf ni mestilah diikut turutan. Kalau Alif Lam Mim surah Baqarah, selepas surah Baqarah surah Ali Imran. Kalau baca ayat lazim tu mestilah daripada Amma dulu sehingga turun sampai Qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Alaq, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas dibaca ikut turutan susunan dalam mushaf. Itulah yang disunatkan kaedah bacaan surah selepas daripada Fatihah dalam sembahyang. Baik, seterusnya. Dan setengah daripada sunat hai'ah mengucap takbir intiqalat. Maksudnya mengucapkan takbir intiqalat, iaitulah Allahu Akbar. Yang 5, ada 5 tempat takbir intiqalat. Iaitu takbir raka'. Yang pertama takbir ketika nak raka'. Dan takbir turun kepada sujud. Yang kedua ketika turun daripada sujud. Dan takbir bangkit daripada sujud. Dan takbir sujud yang kedua, yang keempat. Takbir untuk sujud yang kedua. Dan takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam. Dan yang kelimanya ketika bangun kepada rakaat yang keseterusnya ataupun bangun daripada sujud yang kedua, nak bangun sehinggalah kepada tahiyat. Nak duduk tahiyat sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Dan sunat mengangkatkan kedua tangan. Seterusnya, ada di antara takbir ni sunat angkat dua tangan ketika membaca takbir intiqalat ini. Tapi bukan semua tempat sunat. Kat mana sunat? Jadi, dan sunat mengangkatkan kedua tangannya seperti takbiratul ihram. Sama macam takbiratul ihram. Tatkala hendak rukuk. Yang pertama ketika nak rukuk. Masa daripada duduk berdiri membaca Fatihah dan juga surah, nak rukuk tu Allahu Akbar, sunat juga mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. Itu tempat yang pertama ketika daripada qiyam nak pergi berpindah kepada rukuk. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua, dan tatkala bangkit daripada rukuk. Ketika bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah. Itu bukan takbir tu, kita sami Allah, kita menyebut sami Allah liman hamidah. Ketika bangkit daripada rukuk, sunat juga mengangkat tangan kepada i'tidal. Bangkit daripada rukuk kepada i'tidal, mulanya cara bila nak mulanya angkat kedua tangan bersama-sama dengan angkat kepalanya. Ketika mana bergerak mengangkat kepala, tangan pun ketika tu sudah mula bergerak untuk angkat ke paras seperti mana takbiratul ihram. Dan tatkala bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Kemudian yang ketiganya, ketika bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Bangkit kepada rakaat yang ketiga. Bangkit kepada rakaat yang ketiga selepas daripada tasyahud, selepas daripada tahiyat awal. Itu disunatkan juga mengangkat tangan.
Okay, jadi di sini kesimpulannya dalam bab angkat tangan ni ada, kalau dicampur dengan takbiratul ihram, ada 4 tempat. Yang pertama takbiratul ihram, ketika bertakbiratul ihram sunat angkat tangan. Yang kedua ketika nak rakaat, yang ketiga ketika bangun daripada rakaat, dan yang keempatnya ialah ketika bangun daripada rakaat yang kedua nak masuk rakaat yang ketiga. Dan setengah daripada sunat sunat ni sunat hai'ah, mengucap sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat kepalanya daripada rakaat dan mengucap Rabbana lakal hamd apabila berdiri betul, dan setengah daripadanya mengucap tasbih di dalam rakaat dan di dalam sujud sekurang-kurangnya mengucap Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azimi 3 kali, dan di dalam rakaat 3 kali di dalam rakaat, dan Subhana rabbiyal a'la 3 kali di dalam sujud. Ini tasbih yang biasa kita baca dalam rakaat dan juga dalam sujud. Dan setengah daripadanya sunat menghantarkan wad'u, maksudnya meletakkan dua tapak tangan atas dua pahanya tatkala duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Macam duduk antara dua sujud jugalah. Sunat meletakkan dua tapak tangan di atas hujung dua pahanya tatkala duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir, sekira-kira berbetulan segala kepala anak jarinya dengan kepala lututnya. Jadi caranya biarlah kepala, katakanlah ini lutut biarlah berbetulan hujung lutut dengan hujung jari, anak-anak kepala jarinya dengan kepala lututnya. Kemudian digenggamkan segala anak jari tangannya yang kanan melainkan telunjuk. Ini dalam tahiyat, genggam semua anak jari kecuali jari telunjuk, dilepaskan dia dan diangkatkan dia tatkala berkata ya illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika menyebut illallah, di situlah diangkatkan jari telunjuknya, menandakan kita memang mengakui secara lidah dan juga secara anggota. Mana lidah mengucapkan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Jadi jari kita menunjukkan illallah sebagai bukti kepada lidah yang mengucapkan. Dan makruh digerak-gerakkan dia. Makruh digerak-gerakkan jari. Jangan gerak-gerakkan jari. Jangan gerakkan jari. Makruh. Selama tiada bergerak tapak tangannya. Selagi mana tapak tangannya tidak bergerak. Hanya jari saja bergerak. Kalau jari saja bergerak, makruh. Selama mana tiada bergerak tapak tangannya. Makruh tu kalau tapak tangan tak bergerak. Dan jika bergerak tapak tangan 3 kali batal sembahyangnya. Kalau bergerak jari tu sekali dengan tapak tangan yang bergerak 3 kali batal sembahyangnya. Dan setengah daripadanya membaca kunut pada rakaat yang kedua pada subuh dan pada witir nisfu yang kedua pada bulan Ramadan. Macam mana ni? Kunut subuh, lepas tu kunut Ramadan. Kunut subuh kita sebut tadi antara sunat ab'ad. Cuba tengok nota kaki apa yang disebut oleh pengarang. Maka kunut ini sunat ab'ad. Disebut kunut ni sunat ab'ad. Tetapi dikehendaki di sini kunut subuh atau kunut witir yang terkandung di dalamnya kunut nazilah. Yang dimasukkan di sinilah kunut nazilah.
yakni kedatangan bala. Kunut kerana kedatangan diuji, adanya bala ujian daripada Allah. Macam penyakit ke apa ke, kunut nazilah. Itu termasuk dalam sunat hai'ah. Kalau kunut subuh tu sendiri adalah kunut, adalah sunat ab'ad. Contohnya bacaan kunut nazilah yang dibaca dalam solat fardu rakaat yang terakhir. Selepas daripada dalam solat Jumaat ke ataupun dalam mana-mana solat fardu yang lain lah, dalam rakaat yang terakhir, kunut nazilah. Kunut pada rakaat yang kedua pada subuh dan pada witir nisfu yang kedua pada bulan Ramadan. Separuh yang kedua. Nisfu ni separuh yang kedua pada bulan Ramadan. 15 dan ke atas. Dan pada tiap-tiap sembahyang, kunut yang dibaca pada tiap-tiap sembahyang, jika kedatangan bala. Kalaulah kita ni diuji dengan penyakit ataupun diuji dengan bala bencana, dengan ancaman kepada umat Islam, kepada seluruh manusia ke, disunatkan membaca kunut nazilah pada tiap-tiap sembahyang. Tak kira sembahyang apa pun, sembahyang zuhur ke, sembahyang asar ke, maghrib ke ataupun syak. Jika kedatangan bala atau percubaan ataupun ujian, iaitu dengan bacaan Allah mahdini fi man hadait. Ini kunut nazilah ni. Allah mahdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini kunut nazilah. Dan jika imam dibaca dengan lafaz jamak, kalaulah dia imam, dibacalah ditukarkan dengan lafaz jamak Allah mahdini, ditukar kepada Allah mahdina, Allahumma wa'afina wa tawallana, dengan lafaz jamak seperti Allah mahdina wa'afina wa tawallana, hingga akhirnya mana-mana dhamir mufrad ditukar kepada dhamir jamak. Dan setengah sunat dibaca antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa di antara duduk antara dua sujud. Dan setengahnya sebahagian daripada sunat hai'ah, sunat membaca doa kemudian daripada tasyahud dan selawat pada tasyahud akhir, selepas daripada tasyahud akhir, dan juga selawat ke atas Nabi dan juga sahabat, keluarga dan juga sahabat Nabi dalam tasyahud akhir. Sunat bacaan sebelum beri salam, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Dan setengah daripadanya, selain daripada itu, selepas daripada bacaan-bacaan ini, antara sunat yang lain, duduk tawaruk, sunat duduk tahiyat akhir ini, tahiyat akhir dengan cara tawaruk. Tawaruk ni dengan maksud punggung kita duduk di atas lantai. Dan duduk iftirash. Iftirash ni ialah punggung kita duduk berada di atas tapak kaki kiri pada tasyahud awal, dan duduk antara dua sujud dan duduk istirahah. Sunat duduk istirahah. Istirahah ni maksudnya nak berpindah kepada rakaat yang kedua ataupun nak berpindah kepada rakaat yang keempat tu, duduk istirahah di antara satu rakaat selepas daripada sujud yang kedua nak bertukar rakaat, sunat duduk istirahah. Dan setengah daripadanya memberi salam yang kedua. Salam yang kedua. Jadi di sini tidak ada disebutlah berkenaan dengan sunat selepas daripada sembahyang. Kita bincang di sini sunat sebelum daripada masuk dalam sembahyang dan juga sunat selepas masuk dalam sembahyang. Sunat selepas keluar daripada sembahyang tidak dibicarakan di sini. Jadi naktafi bihadzal qadri.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.